Aku dah tak payah nak uruskan kau. Aku tak payah uruskan anak engkau. Anak engkau pun dah besar. Kau pun dah ada orang lain. Oh. Hai semua, hari ini Kak Haji bersama Coach Hana. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, tajuk hari ini sangat menarik, Hana. Tajuknya ialah betul ke kaum wanita ni sangat susah untuk mencari ataupun meluangkan masa untuk aktiviti bersenam ataupun aktiviti yang menjurus kepada aktiviti wellness. Apa komen Hana? Susah nak jawab. Tapi kita try untuk kupas. Adakah itu alasan ataupun realiti? Okey, itu very subjektif. Alasan atau reality. Hakikat seorang perempuan mesti berada di, katanya mesti berada di rumah menguruskan semua anak, rumah, suami, semualah kena urus. Pekerjaan mereka? Tak masuk lagi pekerjaan mereka. Hakikinya adalah perempuan mesti di rumah. Itu kita punya mentaliti. So menjawab persoalan, adakah itu sebagai alasan untuk seseorang perempuan untuk tidak join any wellness program ataupun workout semua? It's very subjective, sehingga dia sendiri yang tahu tanggungjawab dia terhadap diri dia sendiri. Wow. First time Kak dia dengar komen macam tu. Berapa lama dah Coach Hana berkecimpung dalam bidang ni? Jurulatih? Ya. Okey, dalam bidang kejurulatihan almost 16 tahun. Alhamdulillah. 16 tahun. Kita berbicara dengan seorang utai, okey, dalam bidang ni. So, Hana share dengan kami. Who do you meet? Siapa yang Hana jumpa untuk memberi latihan ataupun coach gym tu? Okey. Siapakah mereka ni? Untuk sepanjang 16 tahun, permulaan kerjaya sebagai jurulatih bermula dengan melihat sendiri kawan-kawan yang we can say helpless dari segi kesihatan, penjagaan badan. Kita mati kita sakit tau, kita atlet dulu. So kita dibesarkan dengan cara hidup yang sihat, balance, makan betul. Yes, always kena go for berpeluh. Tapi bila kita tengok kawan yang sebaya dengan kita, dia macam makin lama makin progres dia tak cantik. Luarnya cantik tapi dalamnya tak cantik. Dalam tu maksudnya kesihatan dan tahap tenaga dia tu tak, dari segi tenaga, mentality dengan dia punya emosi. Okay, of course bila dia tak tenaga dan dia tak aktif, mentally you akan drain. Yes, betul. Dan you can't think straight. Betul. Right? So adakah mereka ni kumpulan yang besar yang Hana kena deal dengan? I was started as a coach lah semula dulu. Permulaannya bukan itu. Permulaan lebih kepada kawan-kawan tak ada energi, itu saja. Okey, tak bertenaga. Dia tak ada energi, dia nak buat apa semua tak boleh. Fatigue, letih, penat lah. Alasan. So lepas tu throughout the years mula kawan mouth to mouth kan. So dia bagi tahu, okey, kawan ni boleh tolong ni untuk betulkan you semua. So yang batch baru pula yang datang kat kita adalah batch yang berbadan besar. Okey, yang overweight lah. Yang overweight. And then ada juga yang dah berusia nak balik energi. So bila dah menjangkau 5-6 tahun tu, kita dah nampak pattern. Perempuan mula datang serah diri dekat saya. Serah diri lah kita panggil. Betul. So basically kita ada satu kumpulan yang mula terasa fatigue ataupun letih. By pukul 2, pukul 3 dah tak daya untuk buat apa lagi dah. Malam pun dah tinggal buat kerja CP-CP je, lepas tu dah crash, kan? Betul. Okay, so that's not right, betul? You're supposed to be active sepanjang hari. Okay, lepas tu Hana deal pula dengan orang yang mula overweight. This is normal kan? Apabila you tak aktif, badan you akan membesar. Betul. Right? And then apabila you malas, you akan banyakkan aktiviti yang tidur ataupun duduk saja tengok TV and all that. So it makes you become bigger. So adakah kumpulan-kumpulan lain yang datang? Adakah mereka yang Kak Ji dengar selalu, aku stres lah nak pergi gym lah? Ada tak? Ada. Okay, selain daripada yang baru dapat kesedaran, yang
sakit pun ada datang kat kita. Oh, dia ya, dah mula betul, sakit. betul. Coach, saya ni ada penyakit contoh diabetik. Okay. Saya bukan doktor, okay? Ya. Kita jurulatih bukan doktor, tapi kita bantu dia untuk tukar gaya hidup dia. Right. Tapi dalam banyak-banyak kumpulan yang datang kat saya, ni kumpulan yang paling rare lah saya, which is happen to me dah banyak tahun dah. Kumpulan yang sakit ni? No, kumpulan yang saya nak sebut ni. Oh, okay. Okay, menarik ni. Okay, saya panggil Sabar. grup ni adalah Gang Revenge Body. Wow. Siapa Revenge. dia orang ni? Revenge, nampak pun balas dendam. Oh. Okay, perempuan apabila kita duduk di rumah dan kita bersuami, kita kena dengar cakap suami kita. Okay. Kita kena uruskan semua benda macam saya cakap daripada awal tadi kan. Ya, ya. Dah kerja balik rumah, urus Ya. rumah, urus dapur, urus anak. Yes, dia urus semua benda. Suami semua dia urus. Sampai satu tahap Dia tak urus diri dia. dia tak urus diri dia. Okay. Gang Body Revenge Body ni adalah gang yang sudah single, saya panggil. Dia dah lepas tugas dia. Aku dah tak payah nak uruskan kau, aku tak payah uruskan anak kau pun dah besar, kau pun dah ada orang lain. Oh. Gitu. Turn aku pula untuk buat badan aku supaya aku ni hot. Kau ingat kau seorang je boleh buat hot. Tu Kau ingat kau dia. seorang je laku. That was the ayat. I see. Dia akan datang kat kita, dia cakap, "Coach, I nak kurus." Tapi tengok dia elok je, cantik. Yang grup ni memang cantik. Dia orang memang cantik. Okay. Kita dah tengok air muka dah memang cantik. Tapi dah lepas few session bersama, baru dia cakap, "Coach, actually kan kita dah tahu dah." Macam mana Hana deal dengan grup ni? Throughout experience and berjumpa dengan kumpulan yang betul-betul handle, which is counselor semua, kita tanya kan. So Hana bawa benda tu, cara tu kita deal dengan dia dengan cara tidak membenci siapa-siapa. Itu yang penting. Okay, psikologi juga Yes. lah. Ya? Yang penting, yang paling utama, apabila dia serah diri dekat saya, dia kena make sure dia faham apa dia buat. Okay. Kalau dia kata dia nak revenge secara sihat. Yes. Dia So, kena this is what buang. you call gaya hidup sihat, Yes. kan? Dia kena buang perasaan benci dia tu dekat lelaki. All the negative Yes. feelings apa semua. Whoever yang buat dia, yang kata dia macam kain buruk. Ada tahu, kesian. Oh dia, ya. Kata, "Coach, dia kata dulu saya macam kain buruk, saya tak laku, saya tak wangi." Actually, benda tak wangi, kain buruk ni semua ni, perempuan dia suka guna term apa tak, apabila dia menjadi seorang isteri, sewaktu dia tugas dia sebagai seorang isteri, term ni memang akan pakai. Tak apalah, Coach, suami saya suka. Tapi kena ingat ya. Kena ingat, seorang lelaki, dia punya pandangan tu besar. Tu dia. Besar pandangan dia. Takkan kita tak nak beat. Ya, betul dia memiliki kita, tapi we need to bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Take care of ourselves. Yes. Benda lain, orang lain boleh cope, boleh tolong. Contoh, kita tak boleh jaga anak ada maid boleh tolong. Contoh, ada jiran boleh tolong. Kalau kita tak sempat nak masak, kedai boleh tolong. Tapi kalau kita sakit, tak ada orang boleh tolong. Itu dia, itu point dia sebenarnya. Tapi balik kepada tadi yang Kak cakap tu, kaum wanita bagi alasan mereka tak ada masa. Jadi macam mana Coach Hana deal dengan diorang ni, yang diorang kata tak boleh lah balik kerja, nak kena masak, lepas tu nak anak punya sekolah lah, tuition lah, ni tu, tak ada siapa jaga. Tapi suami dia balik kerja, dia makan makanan yang dihidangkan oleh isteri, lepas tu dia keluar balik untuk aktiviti sukan. Boleh pula. Boleh. Okey, untuk orang klien yang pertama kali nak datang ke kita, serah diri, dia akan cakap, "Coach, saya nak join tapi saya tak ada masa." Okay. So kita bagi option. Instead of dia join group workout, dia akan saya akan advise dia ambil personal training dengan saya. Okay. So time you, I boleh ikut. I see. Dengan syarat you follow apa yang I cakap. Maksudnya sewaktu 60 minutes dengan saya tu, you fokus betul-betul. Balik, you kembali pada kerja hakiki you. Okay. So 1 jam itulah dia kena fokus. Solid 1 jam dengan saya saja. Itulah pentingnya ada coach, kan? Ya. So selepas tu, bila dia dah tahu buat seorang-seorang tu bosan sebenarnya. Ya. Lagi-lagi kalau buat one-to-one macam ni, aku tengokkan kau, aku tengokkan aku, tak habis kan. Jadi ramai. saya cakap dengan dia, "Okey,
Sekarang you dah pandai dengan saya, you dah boleh manage time, I dah bagi you macam orang kata drill lah. You buat kerja you sebagai isteri, sebagai seorang ibu and then bekerja. So sekarang you join pula group, pergi berkawan. Faham. Kita tukar dia daripada berdua, silo mentality, pergi berkawan. Ada community, ada group, Dan kami di Absolute Wellness, sebab saya sepenuh masa di Absolute Wellness di Section 13 Shah Alam, saya akan pastikan yang community dalam Absolute Wellness adalah dia akan bawa positive vibes je. No negative vibes. The moment saya atau coaches lain tahu, boleh detect ada smell benda yang tak best, kita akan pergi direct pada orang tu. Confront. Yes, kita bagi tahu. Pernah berlaku and alhamdulillah benda tu dibaiki dengan cepat. So faham. Apabila grup besar kita dah boleh kawal, orang baru nak masuk pun dia tak takut. Apakah cabaran yang paling besar yang coach pernah hadapi selama training ni? Cabaran ada tak? Cabaran untuk saya adalah basically dia orang punya mentality ataupun emosi dia orang, ataupun it's because I'm used to it. Saya background psychology. So I think it helps lah. It helps me untuk control someone. Kita tak paksa, tapi sebenarnya apabila kita work out, kita suka orang paksa kita. Okay coach, ramai tu mesti tunggu soalan ni. Macam mana coach bantu mereka yang ingin menurunkan berat badan? Saya jerit je. Jerit je. So lepas mereka mencapai berat badan yang ideal, macam mana coach bantu mereka untuk maintain? Jerit juga. Saya bagi voice note kat diorang. Lekat kat sini. So macam mana saya berjaya, yalah banyak dah kan. Ramai dah yang actually berjaya, yang daripada yang besar ke kecil ke besar balik pun ada juga. Nombor satu, saya akan pegang dia punya hati dulu. Alright. So maksudnya nak jadi coach ni dia ada combination of not just pengetahuan, not just fitness punya knowledge, but also a lot of psychology. Yes. Untuk yang menjadi seorang jurulatih, you adalah seperti seorang ibu di gelanggang you. Gelanggang you adalah fitness lah. So orang datang kat kita dalam keadaan helpless. Help me. I want to fix myself. Yes, of course. Kalau tidak, dia tak datang kan? Yes. Dia datang dengan penyakit, lepas tu dengan berat badan yang tak dapat dikawal, lepas tu datang dengan masalah emotional breakdown, macam-macam lagi. So bila dia datang kat kita, kita santun lah dia, kita dengar, tapi kita jangan get involved. Faham. Kita mendengar saja dan kita bantu dia, kita suntikkan positive semangat vibes dan positive vibes kepada dia. Betul. Dia memang it takes time. Kebanyakan jurulatih yang muda-muda sekarang, yang saya di tempat kami pun ada internship kan. So kita kena didik benda. You kena buang you punya, orang kata, saka you sebagai seorang atlet. You cannot put yourself as an athlete untuk tolong orang yang ada masalah berat badan. Tak boleh. Betul tak kalau kita dah achieve kita punya ideal berat badan, auto cantik? Sebelum achieve dah auto cantik, sebab dia dah happy nampak progress tu. Saya ada yang datang, kita boleh nampak the first time datang, dia datang dalam keadaan muka haggard lah panggil, kusam. Faham, macam tu, down, macam tak bermaya kan? Walaupun dia tak ada masalah, tapi dia macam dia nak juga jadi cantik, dia nak juga nampak fresh, dia nak juga nampak kurus tu. Sebab perempuan Malaysia suka nampak kurus. Hakikatnya kurus saja tak cukup, you kena ada strength. I think it's a universal punya isu ni kot. Tapi Malaysia saja. Tapi kalau kita betul-betul dalami dalam dunia fitness, kurus tu nombor 2. Yes. Yang nombor 1 adalah kekuatan. Ya, betul. Okay. So yang datang kat saya, throughout few session, kita dah nampak dah muka dia berseri, berubah kan, happy. Lepas tu dia dapat buat benda dalam TikTok saya nampak dia boleh buat, coach. Kau pun boleh buat. So dia dah macam tu dah bagi dia semangat. Yes, bila semangat tu datang, dia auto cantik, auto berseri. Dia cakap dengan dia orang ni, I cakap dengan dia orang, you tak perlu makeup tebal untuk jadi cantik. You dalam you sendiri tu dia keluarkan natural beauty. That is natural beauty. So dekat gym tu, I cakap dengan dia orang, okay, dah macam ni kan, okay, tukar baju macam ni pula.
Tapi kita bukanlah suruh dia tukar baju yang tak bagus, yang sesuai dengan dia. Dia tukar wardrobe dia untuk fit dia punya badan yang lebih Tapi dalam ramai-ramai saya cukup kagum kalau suami yang hantar isteri pergi workout. Ya, betul. Saya memang betul-betul respect lah. Betul. Sebab susah kan lelaki nak bagi permission untuk wife untuk pergi workout pun. Betul. And kita sebagai jurulatih dekat gym, kita kena pastikan there's a gap between lelaki dengan perempuan supaya you dapat orang kata kepercayaan. Suami yang hantar tu pun rasa selesa lah. Ya, selesa. Kan? Dia bukan hantar wife dia kepada gym yang bercampur dan sebagainya. Alhamdulillah setakat yang saya bekerja ni memang tak ada lagi lah masalah begitu. Tak ada. Alhamdulillah. Dan Coach Hana sendiri mempunyai used to have some health issues kan? You used to have ACL? Yes, saya ada ACL untuk ACL lutut. tu apa? ACL tu bahasa sains dia apa entah? Acute something kan? Acute apa last kali ligament. Ligament kan? Okay. So dia berkaitan dengan lutut. Saya adalah pemain bola jaring dan jurulatih bola jaring. Sewaktu saya kena tu saya sedang mengajar. It was an injury lah. It was an injury. Okay. Lepas tu masa saya lompat jatuh, saya punya ligament yang sambungkan antara kaki bawah kaki atas ni dia putus, complete tear. So bila complete tear saya tak boleh bangun dah. Allah. Saya gagalkan dulu. So bila berapa umur Coach masa tu? Umur baru lagi. Oh, baru lagi. Baru. Okey. Boleh cakap umur Tak apa, tak apa. Nampak muda pun kan. Forever young. Forever young. Jadi lepas tu, so saya kena dalam keadaan yang sakit sangat time tu. Sekadar ligament tear kan. Lepas tu saya dapatkan nasihat dulu daripada doktor, daripada saya punya doktor, dan saya ada dapatkan nasihat daripada Red Giant klinik di under FAS Selangor punya bola sepak. So kita pergi sana, atlet saya nak tahu program dia macam mana. So sebelum saya go through treatment dia, operation. So, sebelum saya go through operation, saya dinasihatkan untuk kembangkan otot saya dulu. So saya buat pre-rehab nama dia. Alright. So kita dapat consultation dengan cara yang betul, so kita buat cara yang betul. So selepas tu bulan 1 tahun lepas 2023 baru lagi saya buat operation. Dan 2024 ni dah bulan 1 kan? Dah setahun. Hingga hari ni saya masih lagi go through physio punya program. And yet you masih lagi aktif di gym. Ya. Dan berapa lama selepas operation? Okey, untuk saya yang memang otot cantik, orang kata otot cantik, dia memang sentiasa workout, aktif dan sebagainya. 2 minggu saya dah buang tongkat. Tu dia. 2 minggu saya dah buang tongkat semasa saya buat itulah treatment tu. Sebab kita buat dengan Red Giant, Red Giant Clinic. So dia punya progress adalah untuk atlet, bukan untuk boleh jalan saja. So you kena cari untuk prepare you for the bigger things. Yes. So you kena cari physio center yang betul, yang tepat. What do you want in your life? So untuk expedite you punya rehab ni. Yes. And one thing yang saya belajar sepanjang saya menjadi patient ACL lah saya boleh panggil, do not ever engkar dengan you punya fisioterapis. Dengar tu. Jangan dengar nasihat 50 sen. Contoh maksudnya orang-orang yang tak tahu apa-apa tapi dia orang bagi nasihat. Orang yang aku kawan aku tu tapi kau sendiri tak pernah kena ACL. Sekalipun you sendiri dah pernah kena ACL, kalau program you tu betul dan you tak ada injury, you tak ada sakit sana sini, dan you tunjuk bukti yang memang cun you punya program tu, I can say you layak lah nak bercakap. Selebihnya you better keep quiet and listen to your physiotherapist. Nombor 1, listen to your doctor. Nombor 2, listen to your physiotherapy. Dan ketiga, cari jurulatih yang tepat. Jurulatih tu maksudnya jurulatih coach. Itu sebab, dia. Dalam kita journey dalam fitness ni, orang selalu kata kita nak kurus. Sebab apa? Kita berdiri depan cermin, kita nampak badan kita besar atau kecil. Betul? Betul. Tapi kita tidak
dapat tembus dalam badan ni untuk otot-otot kita. Kalau dalaman mata ni semua okey ke tak tahu kan. Kalau mata kita ni hijab ni dibuka untuk tengok kita punya otot ni, kita sedih tengok otot kita. Betul. Tambah-tambah kalau orang yang melalui proses penuaan dan sebagainya. Yes. Age is just a number. Tapi you punya kesedaran sendiri. Betul. Tanggungjawab you dekat badan ni macam mana. So berbalik pada soalan, adakah itu sebagai alasan? Saya boleh kata 80% alasan. Itu dia, 20% saja yang reality. So okay, sebelum Kak Haji end dengan coach, apakah coach punya advice kepada mereka yang masih bertagak-tagak, yang agak liat sangat nak keluar untuk mencari satu peluang, membetulkan dia punya life, correct, dia punya health and dia punya life. Because it is why it's called well-being. Yes. It's because you want to feel well. Betul. You know, as a human being. Bagi satu statement lah yang agak powerful. What are you waiting for? What is stopping you? What do you want in your life? What do you want in your life? You ask yourself, apa yang you nak dalam life awak? Tuhan bagi you tanggungjawab ke atas diri sendiri. Amanah. Amanah. That is amanah. Kalau itu pun you tak boleh galas, janganlah nak galas isu dan masalah negara. Itu dia. Powerful. Itu yang saya boleh sampaikan. Powerful. Kalau tak cukup powerful, Kak tak tahu nak komen. So for those of you yang masih lagi tengah duk fikir-fikir, ingat apa yang Coach Hana cakap. Alright? Tanggungjawab badan adalah sendiri punya tanggungjawab. Kami sebagai jurulatih akan assist. Kawan ada dua. Satu akan bagi semangat, satu lagi akan mematikan semangat. You pilihlah kawan yang baik. Kalau ada soalan, komen di bawah. InsyaAllah Kak Haji ataupun Coach Hana boleh bantu. Betul. Itu saja kan Coach? Itu buat hari ini. Thank you.